Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Bersama saya Irfan Syami, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, kita akan bersiaran pukul 2 sehingga 3 petang dan untuk hari ini, kita akan belajar mengenai subjek yang baru. Sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika anda berada di tempat awam ataupun tempat yang sesak. Sebab kita masih dalam peperangan melawan COVID-19, jadi kita kena sentiasa patuhi SOP. Dan apabila dah pegang macam-macam barang, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Kita nak buang kuman dan jangan lupa untuk cuci tangan kita secara kerap. Kita tak nak ada antara penonton kena kompaun sebanyak RM10,000. Kita nak simpan duit itu untuk masa depan dan kita nak bazirkan ke kompaun yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai subjek menengah atas iaitu pendidikan khas. Minta maaf, menengah rendah, pendidikan khas. Dan topiknya adalah kena tahu, nanti cikgu kita akan beritahu. Okey? Okey. Kalau nak tahu siapa guru kita, bukannya satu tapi dua untuk hari ini. Jom saksikan dulu video profil guru. Cina memasang lukah dipasang di tepi jeti. Kasih sayang tidak berpisah, ibarat rambut bersimpul mati. Wah, Cikgu Ain berpantun bagai. Sesekali Cikgu Zul. Oh, tercabar saya ni Cikgu Ain, saya orang Melaka tau. Oh. Kalau saya nak beli pantun tu boleh? Boleh dipersilakan Cikgu Zul. Okey, dengar Irfan sekali ya. Nasi lemak di dalam pinggan. Terliur sudah tidak tertahan. Sayang emak tiada tandingan. Pengorbanan ayah tiada ukuran. Itu dia pantun daripada cikgu kita. Ifah ingat salah set tadi. Ingat kita dalam pertandingan pantun peringkat kebangsaan ke apa tadi? Betul Irfan. Okey. Baik, sekarang ini bersama saya Cikgu Nur Ain dan juga Cikgu Zulkifli di studio. Selamat datang ke Mahir. Terima kasih Pak. Cikgu berdua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Baik. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan diri kita tentang pematuhan SOP. Jadi saya nak minta cikgu untuk sanitasi tangan cikgu. Dipersilakan. Okey. Kita satu-satu ya. Kita kena ikut SOP ni sebab nanti tak nak kena kompor. Betul tak cikgu? Betul. Irfan pun nak juga. Okey. Baik. Jadi saya nak minta cikgu untuk buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Baru saya nampak muka cikgu kita berdua hari ni. Segak, bergaya orangnya. Terima kasih Irfan. Tadi kita dah berpantun. Jadi sebenarnya cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini? Tapi sebelum kita nak tahu subjek kita, saya nak berkenalan dululah ya. Okey. Jadi Cikgu Nur Ain, boleh tak perkenalkan diri cikgu kepada semua penonton di rumah? Okey, Assalamualaikum. Hai murid-murid semua. Nama saya Nur Ain binti Husin, bertugas di SMK Desa Perdana Kuala Lumpur sebagai guru pendidikan khas selama lebih 12 tahun. 12 tahun pengalaman, sangat banyak. Okey. Bagaimana pula Cikgu Zulkifli kita yang sebelah sana? Dipersilakan. Okey, saya Zulkifli bin Mat Ali dari SMK Tan Sri Abdul Aziz Tapa Jasin Melaka. Okey. Dan saya telah berkhidmat selama 27 tahun dan 16 tahun di dalam pendidikan khas. Nampak tak? Ifah boleh katakan di sini kedua-dua cikgu kita merupakan pakar dalam bidang pendidikan khas ni. Banyak pengalaman mereka. Okey, baiklah.
Jadi cikgu, apa topik yang kita akan belajar hari ini? Okey, hari ini murid-murid kita nak bercerita tentang kasih sayang dalam sebuah keluarga. Betul-betul Cikgu Ain. Kasih sayang ni sangat penting ya Irfan ya. Betul. Irfan sayang keluarga tak? Mestilah sayang cikgu. Mana boleh tak sayang? Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, kita tengok dulu siapa yang ada dalam keluarga kita. Okey, jom kita saksikan slide yang telah disediakan. Apa ni cikgu? Okey, di sini ada sebuah keluarga asas. Okey, biasanya kebiasaannya keluarga asas terdiri daripada bapa, ibu, anak-anak dan termasuklah anak angkat. Okey, anak-anak pula ada pangkatnya, ada abang, Betul. kakak dan juga adik. Okey, macam cikgu dalam keluarga hanya ada abang dan kakak sahaja. Sebab cikgu adalah adik. Oh, cikgu adik. Ataupun kita panggil sebagai anak bongsu. Anak bongsu. Okey, macam mana pula keluarga Irfan dengan Cikgu Zul? Kita Siapa demo Irfan dulu. Okey, saya dulu. Okey, kalau Irfan pula, Irfan ada 3 adik-beradik. Okey. Irfan anak kedua, jadi orang cakap Irfan ni anak tengah. Seronoklah ada adik. Abangah, betul lah tu. Tapi Irfan, Ya. cikgu lah yang paling untung. Kenapa cikgu? Cikgu ada 5 orang kakak, Wow. 1 orang abang, Aha. kemudian ada 1 orang adik. Mak. Cukup Meriah Irfan lengkap. bukan anak-anak hari raya. Ya, betul. Nampak tak? Okey, macam mana pula murid-murid yang tak ada adik? Bukan yang tak ada, maaf. Yang hanya ada adik sahaja. Kita panggil apa tu cikgu? Kita panggil anak sulung. Anak sulung. Okey. Okey, cikgu, saya nak tanya. Kalau saya ni, saya seorang je dalam keluarga tu, tak ada adik-beradik, kita panggil saya sebagai anak apa cikgu? Okey, yang tak ada adik-beradik, kita panggil sebagai anak tunggal. Dalam keluarganya hanya ada ayah, ibu dan dirinya sendiri. Tapi tak mengapa, yang penting ada ayah dan ibu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Itu betul. paling penting. Yang paling penting kita kalau ada ibu apa kita dah perlu bersyukur. Betul Ya, tak? betul sangat. Yang penting kita perlu pandai jaga keluarga kita sendiri. Ya. Okey, baik. Okey. Sekarang ni kita dah tahu mengenai salah silah keluarga. Jadi apa pula sekarang kita nak belajar? Tentang kasih Kita nak belajar cikgu apa? Cikgu apa? tentang kasih sayang Tentang kasih sayang keluarga. Okey. Okey, jadi cikgu nak terangkan tentang pengertian Cikgu Ain ya? Okey, tentang tanggungjawab keluarga. Okey. Tanggungjawab dulu. Tanggungjawab Tanggungjawab dulu, okey. Ayah ni sebagai ketua keluarga. Okey, dia akan keluar mencari rezeki untuk menjaga keluarga. Okey. Ibu pula berperanan sebagai pembantu kepada ayah untuk melunaskan tanggungjawab seperti mendidik dan juga menjaga ahli keluarga. Yang anak-anak ni pula, yang ramai ni haruslah saling bekerjasama, bantu-membantu Betul. untuk menghidupkan sebuah keluarga. Barulah Jadi keluarga sebuah menjadi harmoni. harmoni dan bahagia. Itulah Okey. antara sedikit sebanyak mengenai tanggungjawab keluarga. Ya. Tapi sebelum tu, tak silap saya kita macam ada nak sambut hari raya. Betul tak cikgu? Tak lama lagi kan? Ini seronoknya kalau kita sambut hari raya. Kita tengok video. Jom kita saksikan.
Cikgu, tadi kan bila Irfan tengok video tadi, Irfan rasa sebab sikit lah cikgu. Cikgu lagi sebab. Sebab Irfan tak tahu tahun ni boleh tak sambut raya dengan keluarga. Moga kita dapat lah Irfan. Baik cikgu, tadi sebelum kita, waktu kita tengok video tadi kan cikgu, Irfan ada nampak satu lelaki ni memakai baju merah jambu. Dia menggunakan bahasa isyarat. Ya betul Irfan. Itu adalah anak murid cikgu yang mengalami masalah pendengaran. Okey. Dia telah berkahwin juga dengan anak murid cikgu yang mengalami masalah pendengaran. Jadi ahli keluarga mereka telah diajar bahasa isyarat. Okey, baik. Jadi masa tu hari beraya pertama lah, nak bagi duit, nak bersalaman. Betul. Jadi menggunakan bahasa isyarat. Maknya pun pandai bahasa isyarat, bapaknya pun pandai berbahasa isyarat. Nampak tak? Itulah pentingnya tanggungjawab keluarga. Apabila kita ada ahli keluarga yang istimewa, kita sebagai ahli keluarga kena, orang kata apa, memberi sokongan. Betul. Dan juga belajar supaya kita dapat betul memberikan kasih sayang yang sama banyak dengan mereka. Betul, Irfan. Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita berehat, cikgu ada nak ceritakan tentang pengertian kasih sayang. Ya, betul mesti. ke? Jadi murid semua, pengertian kasih sayang merupakan rasa cinta yang sangat mendalam di dalam hati dan dilahirkan secara ikhlas, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Sebab kasih sayang itu perlu datang daripada hati kita sendiri. Betul. Jangan dibuat-buat sebab nanti kita akan nampak ia datang kekok. Kekok dan terpaksa. Betul. Okey, baiklah. Dan segmen pertama ni kita dah belajar mengenai salah silap keluarga, tanggungjawab dan pengertian kasih sayang. Betul. Dan apa kata sekarang ni kita berehat dulu, boleh tak cikgu? Boleh. Kita akan kembali selepas ini. Macam mana? Kita buat apa tu? Kita dah pakai dah tadi. Sebab sepuas, sebab hadiah. Buat surprise. Ini bukan kek, ini lempeng. Lempeng. Saya buatkan donat secara mudah. Bahan adalah tepung, air, margarin, sehingga pekat, is, garam. Kita taruh gula. Buat apa tu? Buat sayur. Apa? Buat sayur? Kakak tu dah memang daun, kakak masukkan dia satu. Masukkan dia satu. Ni boleh lagi. Kita cari lagi yang lain. Tu boleh juga. Okey. Kembali bersama saya Irfan Syami masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Nur Ain dan juga Cikgu Zulkifli masih setia bersama saya hari ini. Nampaknya macam ada kain plekat dekat sini. Kena buat apa ni? Adik Irfan, marilah tolong kakak lipat kain ni. Irfan kena tolong kakak? Ya, Alah, sebab kenapa pula? tadi kakak tengok mak sedang berehat. Mungkin Okey. penat sangat kot, tak sempat nak lipat kain ni. Marilah kita tolong. Okey, betul lah kak sebab
ibu kan dah banyak pengorbanan untuk ya, kita betul. kan. Jadi kalau ibu nak berehat, kita kenalah tolong. Irfan pun kan baru balik pada you kan. Yelah bang. Dan lepas kita lipat kain ni, bolehlah kita pergi dapur pula. Kita tengok Atau apa kemas sikit, yang lipat perlu Kemas kita sikit. buat. Kejap ya. Macam kakak tu. Ifan dah lama lah tak kemas bang. Tapi Ifan cuba bang Masa korang belum lahir, abang lah lipat baju korang tau. Alamak. Sekarang korang lipat lah baju ayah, Jadi- mak, kesian. Okey, nampaknya Ini adalah salah satu cara kita tunjukkan kasih sayang kita pada ibu bapa. Betul. betul. Nampak tak? Ifan bolehlah kemas bang kakak. Boleh. Alamak. Dekat you ada buat tak macam tu? Ada buat. Alhamdulillah. Okey, dah siap ni. Kita letak dekat sini. Kita Nanti abang suruh angkat, abang abang Long masuk dalam almari. Okey. Kita pergi dapur kan Boleh. okey. Jom. Nanti Okey. dulu kita ada Ada. kebaikan. Ah. Kita terangkan kebaikan ya anak-anak murid semua. Tadi dah tengok aktiviti daripada Abang Irfan dan juga Kak Ain. Jadi kita mesti ada kebaikan apa yang telah mereka buat. Kita tengok slide ni. Jom kita saksikan. Okey, antara kebaikan kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Pertama, dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kalau saling bantu-membantu, maka adik-beradik akan hidup di dalam keadaan aman dan harmoni. Yang seterusnya dapat menunjukkan rasa penghargaan dan kegembiraan kepada ibu bapa. Memang patutlah. Sebab kalau ibu kita selalu menolong ibu bapa kita, maka ibu bapa kita akan berasa gembira dan sukalah dengan kita. Betul kan? Betul. Okey, dan yang ketiga dapat memupuk rasa saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau Kak Ain ataupun Cikgu Ain buat seorang je tadi, jadi dia pun rasa macam terkilan, tak ada orang bantu dia. Tapi bila adik Irfan tolong, maka akan ada rasa memerlukan antara satu sama lain. Dan seterusnya dapat mengoptimumkan keluarga yang tinggal berjauhan. Adik Irfan sesekali, sebulan sekali balik daripada universiti, maka dia dapat menggunakan masa yang berharga itu untuk membantu ibu bapa di rumah. Okey, nampak tak Cikgu Zulkifli sudah menerangkan tentang kebaikan antara ahli keluarga. Apabila kita buat kerja sama-sama, kita dapat memupuk rasa kasih sayang dengan lebih mendalam. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Zulkifli. Sama-sama. Dan sekarang ni, Cikgu Nur Ain, apa pula kita nak belajar? Selain daripada kebaikan kasih sayang, cara berkomunikasi antara sama ahli keluarga juga perlu. Okey, kita tengok dulu dia punya slide dia. Okey, yang pertama, suara yang jelas dan tidak terlalu keras. Okey, macam tadi, seorang kakak sedang melipat kain. Dia perlukan bantuan adiknya. Janganlah panggil kasar-kasar. Kita panggillah elok-elok. Adik Irfan, marilah tolong kakak. Jadi adik yang dengar ni pun rasa Lembut hati. sejuk je hati nak tolong kakak. Yang keduanya, mestilah sentiasa bertenang, teratur dan juga sopan. Okey, sebab dia dalam keluarga ni kan dia ada pangkat-pangkat dia. Ibu dengan ayah ni memang paling tinggilah. Lepas tu ada abang, kakak. Semua kena bersopan antara satu sama lain kerana dia bersangkutan yang dengan nombor 3 ini, iaitu tidak menyinggung perasaan. Bila perbuatan kita sopan antara satu sama lain, kita akan menjaga hati sesama ahli keluarga. Sebab bila berlaku pertelingkahan, dia akan menjadi bibit-bibit pergaduhan yang boleh memudaratkan hubungan kekeluargaan tu. Dan yang keempatnya, setiap ahli keluarga tu haruslah menjadi pendengar yang baik. Bila kita nampak adik kita muram ataupun abang kita muram, datanglah. Okey, bertanya apa masalahnya. Bukan hanya abang dengan adik je, adik pun boleh datang walaupun tak boleh selesaikan masalah abang tu. Tapi bila mendengar cerita abang ni, seolah-olah abang ni pun rasa ada orang di sampingnya. Perkara ini akan membolehkan hubungan yang baik dalam sebuah keluarga. Okey, berdasarkan apa yang Cikgu Ain cakap tadi, penting sekali untuk kita ada komunikasi yang sangat efektif. Ya, betul. Supaya kita dapat mendamaikan sesebuah situasi keluarga itu.
Kalau kita menyinggung perasaan, nanti kita akan bergaduh lah pula. Betul tak cikgu? Jadi tak harmoni dah keluarga Iya, tu. jadi jangan sesekali kita menyinggung perasaan adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita yang lain. Sebab kita nak keluarga kita sentiasa bahagia. Betul. Okey, baiklah. Irfan. Ya, saya. Wah, tadi kita dah buat aktiviti dah apa semua. Betul. Lepas ni, cikgu nak ajak Irfan bermain kuis. Bermain kuis. Yeah. Kena lagi saya hari ni. Kita bagi kuis, Aha. Irfan kena jawab. Irfan kena jawab macam biasalah. Kena bully. Okey je. Betul eh? Okey, Okey. cikgu nak kasih dua. Betul dan salah. Betul dah, Sah. Terima kasih. Ini untuk Okey. Irfan ya? Ya, itu untuk Irfan. Okey. Cikgu akan bagi soalan, 5 soalan. 5 soalan. Irfan, kalau gambar tersebut mempunyai rasa kasih sayang, Irfan angkat betul. Betul. Okey. Kalau tak ada rasa kasih sayang, Irfan angkat Salah. salah. Okey. Okey, adik-adik di rumah pun boleh tengok dan menjawab kuis-kuis ini. Kita tengok gambar yang pertama. Jom kita mulakan kuis kita. Okey, suasana di sebuah tasik yang indah, yang damai, sebuah keluarga bergembira, sedang makan-makan. Irfan pernah mengalami situasi begini tak? Pernah, cikgu? Pernah, Okey, jadi apa perasaan Irfan tentang gambar tersebut? Irfan rasa sangat gembira melihat gambar itu, cikgu. Rasa sangat gembira. Betul. Jadi, Irfan jawapannya? ada jawapan? Ada, cikgu. Okey, jawapannya? Betul. Oh, 1 markah Okey. untuk Irfan. Pelajar universiti jawab, mestilah betul kan? Okey, kita pergi ke soalan kedua. Jom kita tengok gambar apa pula. Kenapa pula ni? Alamak. Di meja makan di sebuah dapur rasanya kan. Tapi anak-anak tu macam menutup telinga. Dengan memek muka yang sangat duka cita. Okey, kita tengok tu di belakangnya ada mungkin ibu bapa mereka sedang berkata-kata sesuatu. Mungkin ibunya tidak menyiapkan makanan kot. Okey. Ayahnya marah. Jadi Bergaduhlah Irfan. Jadi harap-harap benda ni tidak berlaku pada keluarga kita. Okey Irfan Ya, cikgu. Okey, Irfan dapat jawapannya? Dapat, cikgu. Kalau berdasarkan gambar ni, Irfan dapat rasakan satu aura yang negatif lah, cikgu. Betul. Jadi Irfan akan bagi tidak untuk gambar tidak tadi. betul. Pangkah. Jadi 2 markah untuk Irfan. Yeay. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga Irfan. Okey, ini di suatu ruang tamu cikgu rasa. Satu keluarga yang punya ayah, ibu dan adik-beradik sedang bermain permainan dalaman. Mereka gembira ke tu? Gembira, cikgu. Gembira sebab semuanya tengah senyum. Mungkin ayah dia dah kalah permainan tu. Kan? Senyum je lah, cikgu. Senyum lah kan. Ibu pun suka. Jadi Irfan ada apa-apa pandangan tak tentang gambar ni? Saya ada pandangan, cikgu. Kalau berdasarkan gambar ni, ia menceritakan tentang keluarga saya sendiri. Saya ada ibu, bapa, saya yang baju biru dan adik perempuan saya yang memakai baju kuning. Jadi saya tengok gambar ni, saya macam sedih sikit, cikgu. Saya teringat keluarga saya kat rumah lah. Jadi saya bagi betul. Betul. Ya, memang betul jawapan Irfan tu adik-adik. Seterusnya kita pergi ke soalan yang keempat. Okey, kita tengok gambar ni di sebuah meja makan. Juga di dapur. Bagus kan meja makan ni? Dia di dapur makan bersama-sama. Patutnya bagus lah. Bagus kan? Juga ada dua adik-beradik. Adik ibu tapi ayah dia kita tengoklah. Sedang main apa tu Irfan? Sedang main laptop, cikgu. Sedang main laptop. Anak lelaki? Tengah main phone. Main phone. Mak dia pun makan sambil main Phone juga. Anak perempuan dia main phone juga. Kalau tak silap, main game kalau tak silap tu. Jadi mereka berkumpul tetapi tidak mesra. Tidak mesra. Banyak yang berlaku sekarang macam ni, Irfan. Betul tu, cikgu. Kadang-kadang kita pun terlepas juga benda-benda macam ni. Jadi adik-adik benda-benda ni tidak patut dilakukan. Jadi jawapan Irfan apa, Irfan? Semestinya tidak. Tidak. Kita pangkah je gambar ni. Kita tak nak ada suasana macam ni dalam keluarga kita. Betul. Jangan sesekali kita buat. Dan kita tengok soalan yang terakhir. Wah, ini memang seronok. Betul. Memang menjadi budaya rakyat Malaysia sekarang ini berbasikal di sesebuah
taman. Ni antara sebuah keluarga, ada berskala kecil, ada berskala besar. Di sebuah taman, di suasana menghirup udaranya nyaman. Irfan selalu berbasikal tak? Selalu cikgu. Selalu Dekat rumah. Okey, patut badan pun okey okey. Kena sihat, Jadi, cikgu. Kalau boleh pergilah dengan adik-beradik, dengan keluarga. Betul. Tapi sekarang Irfan jauh dengan keluarga lah cikgu. mungkin boleh dengan kawan-kawan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi Irfan, ada apa-apa lagi pandangan tentang gambar ni? Gambar ni Irfan bila tengok Irfan kata senyum. Okay. Sebab Irfan Yeah. nampak satu keluarga yang bahagia. Betul. Keluarga yang mesra. Sampai kan? bermimpi-mimpi dalam tidur nanti, Betul. Irfan. Jadi jawapannya semestinya betul. Betul. Okey, bagus. Irfan dapat 5/5 Selamat. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey. Okey, baiklah. Kita dah pun mengenal pasti mengenai keadaan dalam 5 gambar tersebut. Jadi Irfan nak minta sedikit ulasan daripada cikgu. Boleh tak cikgu ulaskan tentang aktiviti kita? Okey, jadi berdasarkan kelima-lima gambar tadi adik-adik semua, kita perlulah menjaga hubungan kasih sayang antara ahli keluarga. Ya, kalau kita berada di asrama, ahli keluarga kita siapa? Kawan-kawan kita, guru-guru, warden kita semua. Kalau kita berada di rumah, ibu, bapa, kakak dan sebagainya. Okey, ada penambahan Cikgu Ain? Silakan. Tak ada. Tak ada penambahan. Okey, Cikgu Ain ni baguslah. Okey. Nampaknya Cikgu Zulkifli memberikan kita pandangan mengenai cara untuk kita adakan keluarga yang harmoni. Betul. Sebab kita nak ada suasana yang riang, yang Ya, ceria betul. dalam sebuah rumah. Jadi kita kena sentiasa melakukan aktiviti bersama-sama supaya kita dapat mewujudkan suasana yang mesra. Kalau kita bergembira, kita pun nampak muda. Betul. Yang penting kena bahagia, nampaklah awet muda. Okey. Yeah. Cikgu, terima kasih banyak atas penjelasan tersebut. Apa kata kita akan berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Kalau saya ni tamak sikit, saya akan pilih dua-dua. Kasih sayang pun saya nak, wang ringgit pun saya nak. Jadi kalau kita ada wang, kita tak ada kasih sayang, kita tak bahagia. Kalau kita ada kasih sayang, kita tak berwang, kita tak bahagia juga. Jadi dua-dua penting bagi saya lah. Kalau saya pilih kasih sayang. Sebab bagi saya lah, love is everything. Love can save the world. Okay, love bagi saya lah, kalau tanpa kasih sayang ada duit, takkan jadi happy. Saya pilih kasih sayang sebab nanti bila kita dah tak ada di dunia ni, orang akan ingat kasih sayang kita. Saya lebih memilih kasih sayang sebab kasih sayang memerlukan bagi kehidupan ni. Kasih sayang kepada keluarga, orang tua, suami, segalanya lah. Sahabat pun kasih sayang. Tentulah saya pilih kasih sayang. Kenapa cikgu? Sebab duit tu kita guna lama-lama akan habis. Bila kasih sayang ni makin lama kita beri kasih sayang, insyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Irfan Syamie masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kalau kita nampak video tu cikgu, kita ada nampak pilihan orang ramai mengenai antara kasih sayang ataupun kekayaan. Yang mana yang kita pilih? Okey. Sebelum kita ulas sikit, cikgu nak tanya Irfan dululah. Okey, kena tanya lagi, boleh? Kena tanya lagi. Hari ni kita dera Irfan sebab jarang balik rumah kan. Okey, Irfan selalu nak pilih kasih sayang ataupun keluarga? Ataupun duit? Kasih sayang ataupun duit? Kasih sayang. Kasih sayang. Okey, lepas ni Kak Ain, kita jangan bagi dia duit. Ada plan nak kasi duit ke? Nak balik asrama. Okey. Selamatkan kakak
Takkan nak kita bagi duit. kasih sayang. Tapi cukuplah. Saya terima sayang pun tak apa. Alhamdulillah. Okey. Lawan pun dah ada kan. Okey. Jadi, nak cikgu terangkan tak satu-satu gambar tadi? Silakan cikgu. Okey, yang pertama gambar ada seorang guru, pengetua lah ni, pengetua cikgu. Pada sekolah cikgu tanya dia secara spontan. Cikgu pilih kasih sayang ke ataupun duit? Jadi dia sudah tentulah seorang yang terpelajar akan memilih kasih sayang sebab cikgu tu pun dah banyak duit. Betul. Okey, yang ini adalah kawan cikgu di Putrajaya. Okey, juga bertanya soalan yang sama. Dia pilih kasih sayang lah. Tak kira bangsa. Yang ini kawan cikgu berbangsa Cina. Juga bekerja di Putrajaya tapi di kementerian yang lain. Cikgu bertanya juga semasa bertemu di jalan dan beliau pun memilih kasih sayang. Dan yang ini cikgu pakai tahan je kereta. Ya ke? Ya. Kita tak kenal lah ni siapa? Alhamdulillah tak kenal langsung. Tak kenal langsung. Nasib. Okey, ini adalah pengawal keselamatan. Jadi cikgu bertanya sama ada pilih kasih sayang ataupun duit. Jadi semua berperingkat umur, peringkat pekerjaan akan memilih kasih sayang. Dan ada yang ini pengetua cikgu. Okey tengok biliknya yang cantik. Kalau nak kira duit tak payahlah. Betul. Semua biliknya dia telah uruskan dengan baik. Sekolah pun bukan sahaja dengan keluarga dia kasih sayang, tapi dengan kami guru-guru juga dia memberi kasih sayang. Dan ini adalah kawan cikgu Nasir. Alhamdulillah cikgu boleh berbahasa isyarat. Cikgu tanya dia, seorang guru yang bermasalah pendengaran. Cikgu tanya dia, kenapa suka kasih sayang? Dia kata, kalau tak ada kasih sayang, hidup tidak bererti. Hidup tidak bererti. Saya setuju dengan cikgu tu sebenarnya. Betul. Walaupun dia pekak ke, dia tak dengar apa-apa, tapi kasih sayang tu kan cikgu cakap tadi, lahir daripada hati tanpa dipaksa. Yang penting hati kita kena secara rela. Betul, rela. Dan yang paling penting kita kena sentiasa memberi kasih sayang supaya orang sekeliling kita itu bahagia juga. Betul lah Irfan. Betul sangat tu. Baiklah cikgu, terima kasih atas penjelasan. Mungkin cikgu nak tambah sedikit? Okey, kalau diberi pilihan antara duit dan juga kasih sayang, walaupun duit tu penting dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya kasih sayang ni lebih penting sebab dia memang untuk menjamin kira kasih sayang ini untuk menjamin kehidupan yang harmoni. Kalau duit ni kita bagi, kita beri akan habis. Tetapi kasih sayang kalau kita luahkan, kita berikan, dia akan lebih kukuh. Dan duit boleh dicari. Betul. Kasih sayang sukar didapati. Dan saya boleh rumuskan di sini bahawa kasih sayang itu tidak ternilai. Betul. Nampak? Tidak boleh beli dengan wang ringgit sebenarnya. Okey, baiklah cikgu. Dengar kata cikgu nak ajar kita melalui slide mengenai cara kasih sayang, betul ke? Okey, boleh kita saksikan? Jom kita mulakan. Okey. Ini kita pergi tengok. Ini cara-cara antara cara-cara kasih sayang. Pertama pergi melancong. Dah lama ni tak melancong ni sebab cikgu COVID tu ni. pergi melancong dekat masa tu kat Ho Chi Minh tu cikgu pergi satu keluarga. Dan yang sebelah tu kawan cikgu, kami pergi ke Jeju pada waktu tu. Korea cikgu? Ya. Annyeonghaseyo. Tak tahu nak jawab. Okey, memang seronok Tu antara salah satu cara-cara untuk kita berkasih sayang. Kalau tak boleh dalam Malaysia, kalau tak boleh luar Malaysia, kita boleh pergi ke dalam Malaysia. Sekarang ni kita dalam Malaysia je kan. Okey, jadi kita tengok yang kedua. Okey, kita juga boleh pergi berkelah. Berkelah ni bukan sahaja di tepi laut. Mana lagi cikgu boleh pergi? Boleh di tempat-tempat yang cantik. So, kadang-kadang dalam hutan pun cantik. Betul. Boleh pergi berkelah, bawalah bekal-bekal. Sambil tu kita boleh bercerita dengan anak-anak, boleh bercerita dengan ibu bapa kan tentang pengalaman kita, kerja kita, apalah sebagainya. Betul cikgu. Irfan pernah pergi tak? Pernah cikgu, tapi dah lama lah sebab sejak COVID ni kita tak boleh dapat tinggal. Ya, betul. Kita berkelah dekat belakang rumah je lah. Ya, betul. Kita cantik kan? Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga. Sambutan hari jadi. Okey, yang di sebelah kiri tu, kawan cikgu menyambut
Hari jadi anaknya. Sweet ni tengok. Memang dan di sebelah kanan tadi di sekolah cikgu. Oh ya ke? Pengetua membuat majlis untuk menyambut hari jadi kawan-kawan cikgu. Kawan-kawan cikgu. Ya, jadi tu cikgu kata tadi, tidak semestinya di rumah. Betul. Di tempat kerja ke, di asrama, di mana-mana pun boleh. Jadi yang paling penting kita sebarkan kasih sayang kita. Betul, kita sebarkan seluas-luasnya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sambutan Hari Keluarga. Cikgu ni memang suka pantai. Ya ke, dia suka pantai? Suka pantai. Kan kita tengok laut kan dapat pahala. Betul. Okey, dua-dua tu adalah sambutan Hari Keluarga. Keluarga cikgu. Setiap tahun kita buat sambutan Hari Keluarga. Kita tahun ini tak boleh pergi ke mana-mana, kita buat di Melaka sahajalah. Di Melaka sahajalah. Ya, Melaka pun banyak tempat kan. Cikgu. Tak kira lah di mana-mana pun boleh. Cikgu Ain pernah pergi buat Hari Keluarga tak? Pernah, setiap Pernah? tahun. Setiap tahun ada? Dan juga. malah kami adik-beradik buat tabungan untuk Sambutan Hari Keluarga. sambutan Hari Keluarga. Nampaknya keluarga cikgu berdua memang besar lah. Alhamdulillah, syukur. Okey. Irfan pun kena membesarkan keluarga Irfan lepas ni. InsyaAllah. Apa maksud cikgu tu? Itu kita ke belakang. Belakang. Okey. Okey, nak tahu. Okey, dan kita tengok slide yang terakhir. Dan slide terakhir lah Beriadah. Beriadah ni macam sukan lah. Macam tadi ada berbasikal. Betul. Yang ini kami buat sukaneka. Dan juga ada berenang. Apa contoh lagi Cikgu Ain dengan Irfan? Okey, inilah salah satu contoh untuk menunjukkan cara berkasih sayang, iaitu meraihkan hari istimewa dalam keluarga seperti family day, Betul. hari lahir, Betul. ataupun kita meraihkan hari ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah kita pun boleh Itu juga. yang paling penting. Okey. Kalau tak ada ibu bapa kita, maka tiadalah kita di muka betul. bumi ini. Irfan, Okey. dekat hari keluarga tu cikgu ada buat sukan tau. Okey. Sukan neka, permainan ni, permainan tu. Malamnya pula sambil kita buat BBQ, kita bagi hadiah kepada pemenang-pemenang. Tapi yang pentingnya bukan hadiah tu, tapi hubungan erat kasih sayang. Okey, selain itu, selain itu untuk menjaga hubungan atau menunjukkan rasa kasih sayang tu, yang pertama kita seperti yang kita dah tunjukkan tadi, kita saling tolong menolong antara satu sama lain, betul, sesama cikgu. ahli keluarga. Yang kedua, kita meraihkan hari istimewa dalam keluarga. Dan yang ketiga, kita perlulah sentiasa mengambil berat antara sesama ahli keluarga. Ini bila kita nampak salah seorang daripada ahli keluarga kita dalam bermasalah, kita cubalah bantu, kita bantu apa yang patut. Dan yang keempat, kita harus menjadi pendengar yang setia. Pendengar yang setia. Okey. Sebab bila nak meluahkan, ada masalah, kita nak luahkan, kenalah salah seorang daripada ahli keluarga kita dengar. Betul tu, cikgu. Jadi di sini boleh menunjukkan rasa sayang antara sesama ahli keluarga. Okey. Terima kasih Cikgu Zulkifli dan juga Cikgu Nur Ain telah menunjukkan cara untuk menunjukkan kasih sayang. Banyak sudah diceritakan. Jadi adik-adik semua boleh aplikasikan aktiviti itu bersama ahli keluarga tersayang. Okey Cikgu. Irfan kat sini nampak macam ada buah, ada macam hadiah. Jadi ada apa bunga, yang kita ada bunga. Ada bunga juga. nanti nak kasi bunga. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat ni? Okey Irfan, hari ini tak lama lagi kita nak sambut hari ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah kita. Betul lah cikgu. Betul lah kakak, betul lah abang. Sebab tu panggil Irfan balik. Okey, jadi sebelum kita sediakan yang lain-lain ni, kita mulakan dengan membuat kad. Kad untuk ibu dan ayah kita. Kan sempena hari ulang tahun kan? Betul. Jadi kalau kita kreatif, kita buatlah sendiri kad ni. Kalau tak kreatif pun tak apa, kita boleh pergi kedai beli sahaja. Okey, jadi hari ini kakak nak mengajak adiknya buat kad sama-sama, sama sekali dengan abang tu. Ingatkan abang tak payah tu. Perlulah juga. Sama-sama kita buat kad. Lepas siap kad, kita akan balut hadiah, sediakan buah dan juga bunga bukit untuk ibu dan ayah kita. Okey. Mari kita buat. Cikgu, kalau kita start selepas rehat boleh tak cikgu? Okey, boleh. Boleh. Kalau begitu kita berehat dulu, kita cari barang-barang lain lagi dan kita akan kembali selepas ini. Okey.
Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah tunjuk sedikit teaser yang sekarang kita akan melakukan sedikit kraft tangan. Jadi apa kata kita mulakan sekarang, Cikgu? Okey, untuk menyediakan kad yang dibuat sendiri, kita hanya perlukan kertas warna, gam, gunting, gam dan juga pen marker. Ataupun kalau adik murid-murid pandai, boleh print awal-awal daripada komputer. Okey. Marilah sini adik Irfan, kita siapkan kad Boleh, ni Kak? untuk ibu dan ayah kita. Ni Irfan punya ke, Kak? Ni Irfan punya. Okey. Nampak tak? Kalau nampak dekat sini, Irfan punya kad menunjukkan wishing you a happy anniversary. Ya, untuk ibu dan bapa Irfan lah yang telah berkahwin selama 25 tahun. Ya. Okey. Boleh ditampal. Kita tampal dulu, Cikgu, ya? Okey, kita tampal dulu. Cikgu pula. Kakak, maafkan saya, Kak. Kakak lah. Aduh, hai. Abang okey tak tu seorang-seorang tu, bang? Okey, Abang pun ada abang juga biasa. buat kad dia juga. Ya. Abang buat pun untuk buat siapa? juga. Abang nak buat dia ni. Tengok ni. Boleh bling-bling macam ni, kan? Cantik lah, bang. Okey, boleh tulis. Saya Okey. sayang Kejap nak tulis ibu dan apa? ayah. Okey. Kenapa adik punya kecil, abang kakak punya besar? Mana Sebab boleh? adik. Oh, sebab Adik adik kecil lah. lah. Abang besar. Baik, baik. Sebab adik kecil lagi kan? Yang penting tu ingatan. Ya, betul. Tak? betul. Tak kira lah kecil ke besar ke, kan? Betul. Okey. Oh, sikit lagi dah nak siap. Okey. Terima kasih. Jadi ada nak guna pen boleh, Cik? Boleh? Boleh, Kak? Okey. Boleh. Kakak tulis apa? Ke rahsia? Tak ada rahsia. Tak ada rahsia? Kita Okey. doakan semoga perkahwinan ibu dan ayah kita berkekalan sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah kita doakan. Kejap Irfan tulis, ya? Adik Ain, abang dah siap tadi? Oh, dah siap dah. Dah siap. Bila ayah kita balik kan? Bila? Tu kita cepat ni. Aku tak sempat ni. Oh, cepat. Okey, kejap. Sempat nanti. Tengok sikit. Wah. Okey. Cantik lah. Okey. Cikgu, mana Cikgu Zul punya tunjuk? Nak tengok sikit, lah. bang. Abang Zul. Abang Zul. Ada ni. dah Happy wedding anniversary sesuai untuk ayah dan mak kita. Gambar dua orang ni. Gambar dua orang ni macam kita nak tengok video sekejap lagi. Iya ke? Ya, okey. Abang tulis selamat menyambut ulang tahun. Terima kasih ayah dan ibu. Ada 3 love sini. 1 ayah, 1 ibu, 1 untuk kita semua. Okey. Dah ada Ain? Dah siap belum? Dah siap dah. Sikit Dah Abang siap dah dah? siap. Sikit lagi, Cikgu. Sikit lagi. Sikit lagi, bang. Selalunya abang yang dulu siap. Iya ke? Abang dah cantikkan lagi sikit lah. Okey, dah siap. Okey. Nak tengok. Ini kad daripada Kak Ngah. Kak Ngah punya. Cantiknya Kak Ngah. Tulis apa dah tengok dalam boleh? Tak boleh? je. Ucapan. Tengok ucapan sikit. Ucapan sahaja. Ya. Oh. Okey, cantiknya Kak Ngah punya. Nak tengok adik punya tak? Okey. Ni adik punya. comel je. Yang depan ni, yang ni kan adik ambil dekat Google je, Kak. Tak apa. Tak kisah. Okey. Dan Jadi dalamnya, tada. Okey. Ha. Kepada ibu dan ayah, selamat ulang tahun perkahwinan. Ya. Saya sayang ibu dan ayah. Tapi kalau dekat je, macam tak sesuai tak? Kenapa? Kita kenalah bagi hadiah. Betul juga tu. Kak Ngah pun dah belikan hadiah-hadiah. Kita buat ya. Kita buat je. Kita buat je. Okey. Boleh. Okey. Jadi Angah buat apa? Balut Balut hadiah untuk ibu. Untuk ibu. Evan, abang dah belikan buah-buah tadi. Evan masukkan buah-buah dalam kotak. Okey. Okey. Abang, mat bunga. Mat bunga? Bagi bunga lah. Okey, baik. Okey, Sementara kita siapkan ni, apa kata kita saksikan dulu satu video, jom. Okey.
adik akan temu ibu. Cikgu, video tadi saya tak boleh cikgu sebab sebelum tengok video tadi saya rasa sebab misalnya seorang anak yang menunggu kepulangan ibunya yang tak balik-balik. Telah pergi. Telah Ya. pergi. Sebab itulah Irfan, kita selagi ibu kita ada, ayah kita ada, kita haruslah menghargai mereka. Sebagaimana kita membuat benda-benda ni semua, Yes. salah satu cara kita untuk menghargai mereka. Mungkin cikgu nak tambah sedikit? Ya, walaupun ibu ataupun ayah kita ataupun ahli keluarga kita telah pergi, kita harus sentiasa ingat pada mereka. Ingat kasih sayang yang mereka telah curahkan kepada kita. Okey, baiklah. Minta maaf cikgu. Okey, kepada adik-adik semua, okey, itulah rumusan yang dapat kita berikan untuk pembelajaran hari ini, di mana kalau kita masih ada ibu dan ayah, jagalah hati mereka kerana mereka telah mengorbankan segala-galanya demi kita punya kehidupan. Ya, betul. Jadi apa yang kita cuba buat hari ini adalah untuk menghargai jasa ibu bapa dan juga untuk memberikan erti kekeluargaan itu sendiri. Betul, Irfan. Harap semua, murid-murid semua dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Cikgu Ain, tambah sedikit. Dan harap murid-murid semua terhibur dengan apa yang cikgu persembahkan hari ini. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Zulkifli dan juga Cikgu Nur Ain sama-sama, kerana Irfan. bersama saya pada hari ini dalam menjayakan program kita Pendidikan Khas Mendengar Rendah, Kasih Sayang Keluarga. Dan kita akan kembali pada esok hari dengan topik yang berbeza. Kalau nak tahu, kena saksikan, okey? Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye. Didik TV KPM